Selamat sejahtera kepada semua. Nama saya Chang Mei Teng, Matric nombor 262450. Hari ini saya akan membentangkan kajian kes kita bermula dengan pengenalan. Tajuk yang kami mengkaji adalah kecelaruan keresahan iaitu anxiety disorder. Bagi mendapatkan pemahaman yang lebih mendalam tentang tajuk ini, kami telah menemui seorang kaunselor. Kaunselor yang telah kami temui ialah Wong Hui Yin Cindy. Beliau merupakan seorang kaunselor berdaftar di Malaysia yang beliau berumur 29 tahun. Cik Wong telah berkhidmat sebagai seorang kaunselor selama 2 tahun bermula pada tahun 2019. Bidang pengkhususan Cik Wong dalam bidang perkhidmatan kaunseling adalah masalah emosi. Beliau graduan dari ijazah psikologi kaunseling di Universiti Malaysia Sabah. Pada masa ini, Cik Wong menjalankan kaunseling melalui 2 platform iaitu Doufu dan Bambi platform. Beliau menjalankan kaunseling berasaskan teks di Doufu dan kaunseling berasaskan video di Bambi platform. Seterusnya, saya akan membentangkan punca-punca yang menyebabkan kecelaruan keresahan. Punca yang pertama adalah faktor genetik. Menurut kajian, jika salah seorang daripada ibu bapa mengalami kecelaruan keresahan, anak-anak mereka akan mempunyai peluang untuk mewarisi kecelaruan keresahan. Bukan itu sahaja, orang yang mempunyai sejarah masalah kesihatan mental dalam keluarga biasanya mempunyai risiko yang tinggi dalam mengalami masalah dengan kecelaruan keresahan. Sebagai contoh, Obsessive Compulsive Disorder iaitu OCD boleh diturunkan dalam keluarga. Seterusnya, punca yang kedua adalah faktor psikologi. Faktor psikologi termasuk tekanan kerja, hubungan interpersonal, kematian keluarga, pengalaman yang buruk dan juga pengalaman zaman kanak-kanak juga boleh membawa kepada kecelaruan keresahan. Jika tekanan berterusan tanpa henti dalam satu tempoh masa, tekanan itu berkemungkinan terkumpul dan akhirnya menyebabkan kecelaruan keresahan. Sebagai contoh, jika seseorang menghadapi masalah di tempat kerja seperti penindasan daripada pegawai kanan, hubungan rakan sekerja yang lemah, kerja berlebihan, bekerja melebihi masa dan sebagainya, ia akan membentuk tekanan dan akhirnya menyebabkan kecelaruan keresahan. Seterusnya, punca yang ketiga adalah faktor kesihatan. Penyakit seperti tiroid, asma, kencing manis atau penyakit jantung juga boleh menyebabkan kecelaruan keresahan. Pesakit tersebut sering mengalami kecelaruan keresahan kerana mereka takut mati, sakit dan juga akan berasa kesukaran untuk bernafas. Orang yang mengalami kemurungan juga boleh mengalami gejala kecelaruan keresahan. Sebagai contoh, seseorang yang telah mengalami kemurungan dalam jangka panjang mungkin akan menyebabkan mereka tidak dapat fokus apabila membuat kerja. Hal ini boleh menyebabkan tekanan berkaitan dengan kerja. Punca yang seterusnya adalah pengaruh ubat-ubatan. Ubat-ubatan yang boleh menyebabkan kecelaruan keresahan termasuk alkohol, perangsang seperti amfetamin, kafein, kokain, ubat preskripsi seperti kortikosteroid, ubat penurunan berat badan yang mengandungi guarana dan kafein. Penaikan diri daripada ubat-ubat tersebut boleh menyebabkan kecelaruan keresahan dan juga boleh menyebabkan simptom lain seperti insomnia dan kegelisahan. Punca yang kelima adalah faktor personality. Orang yang mempunyai ciri-ciri kepribadian tertentu seperti perfeksionis, orang yang mempunyai keinginan untuk mengawal yang kuat dan risau yang berlebihan biasanya akan menyebabkan mereka mengalami masalah yang berkaitan dengan kecelaruan keresahan. Sebagai contoh, perfeksionis biasanya memerlukan segala-galanya untuk memenuhi standard kesempurnaan. Perfeksionisme patologi akan mengeja matlamat yang terlalu tinggi dan tidak dapat dicapai dan boleh menyebabkan mereka berasa sangat tidak selesa dan kebimbangan apabila mereka gagal. Setelah itu,
Orang yang mempunyai ciri-ciri kerisauan yang berlebihan juga boleh menyebabkan mereka mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk mengalami kecelaruan keresahan berbanding dengan orang lain. Hal ini kerana mereka biasanya memikirkan isu jangka panjang. Ini sahaja dari saya. Seterusnya, saya akan pas kepada ahli kumpulan lain untuk meneruskan pembentangan. Selamat sejahtera kepada puan dan sekalian. Nama saya So Chi Siong, nombor metrik 262000. Saya akan membentangkan tentang simptom dan ciri kecelaruan keresahan. Menurut Kaunselor Cik Wong, adalah sukar untuk mengenal pasti seseorang itu mengalami kecelaruan keresahan kerana semua orang mempunyai pengalaman kebimbangan. Walau bagaimanapun, seseorang yang menghadapi kecelaruan keresahan akan menunjukkan simptom-simptom yang berbeza daripada orang yang tidak mengalami, seperti kegelisahan, keletihan, mudah marah, kesukaran tidur, suka menumpuk perhatian, dan juga kerisauan yang tidak terkawal. Seseorang juga mengalami gejala utama seperti seram panik, jantung berdebar-debar, menggigil, peluk, perasaan azab yang akan datang. Orang yang mengalami kecelaruan keresahan biasanya mempunyai pemikiran atau kebimbangan mengganggu yang berulang. Seseorang itu mungkin mengelakkan situasi tertentu kerana kebimbangan. Mereka juga mungkin mengalami gejala fizikal seperti berpeluk, menggeletar, pening, atau tegupan jantung yang cepat. Menurut Kaunselor Cik Wong, adalah sukar untuk mengenal pasti seseorang itu mengalami kecelaruan keresahan dengan lampiran orang itu sahaja. Walau bagaimanapun, kita boleh mengenal pasti melalui pemerhatian perubahan tingkah laku seseorang itu, seperti senang untuk berasa marah, suka menumpukan perhatian, keletihan, dan simptom-simptom yang dinyatakan sebelum ini. Berdasarkan Kaunselor Cik Wong, dia akan menumpukan perhatian terhadap pemikiran yang tidak rasional dan simptom-simptom yang dinyatakan untuk setiap pesakit. Hal ini dikatakan demikian kerana apabila seseorang itu berasa kegelisahan, akan menunjukkan banyak pemikiran yang tidak rasional seperti meletakkan label pada diri sendiri atau orang lain, pemperibadian, pembesaran perkara yang negatif atau pengurangan perkara yang positif. Berdasarkan Kaunselor Cik Wong, ciri-ciri spesifik yang berkaitan dengan kecelaruan keresahan ialah kerisauan yang tidak terkawal. Hal ini dikatakan demikian kerana kerisauan yang tidak terkawal merupakan faktor utama seseorang mewujudkan banyak pemikiran yang tidak rasional. Oleh itu, seseorang akan berasa jantung berdebar-debar, menggigil, berpeluh, perasaan tertekan dan tidak boleh menumpukan perhatian kepada perkara yang sepatutnya dilakukan pada masa sekarang. Oleh itu, kita boleh mengaplikasikan ciri spesifik ini sebagai kriteria utama untuk mengenal pasti adakah seseorang itu mengalami kecelaruan keresahan. Sekian, terima kasih. Selamat pagi semua, nama saya Tam Liteng, nombor metrik saya 262220. Hari ini saya akan membentang tentang kesan kecelaruan keresahan. Yang pertama adalah kesan kecelaruan keresahan ke atas individu. Menurut Kaunselor Cik Wong mengatakan bahawa apabila individu mengalami kecelaruan keresahan ini akan berasa penat dan tidak semangat untuk melakukan sesuatu kerja atau pembelajaran. Hal ini kerana orang yang mengalami kecelaruan ini mempunyai gangguan tidur. Dengan ini, ia boleh menyebabkan otak mereka tidak dapat memproses maklumat baru, tidak dapat berfungsi dengan baik, serta kebolehan berfikiran, fokus dan gaya keingatan terjejas dalam kehidupan seharian mereka. Yang kedua adalah kadang-kadang mereka tidak keupayaan mengawal atau mengurus ketidakstabilan emosi dan perfikiran diri. Emosi yang tidak stabil termasuklah perasaan ditimpa, berasa marah tanpa sebab atau secara tiba-tiba, sawan menangis atau ketawa dan sebagainya. Yang ketiga, orang yang mengalami kecelaruan tersebut akan berfikir yang banyak dan sering berasa menyesal terhadap benda yang dilakukan. Contohnya, mereka akan bertanya diri, kenapa saya nak buat benda tu selepas mereka selesaikan benda tersebut. Yang seterusnya adalah kadang-kadang pesakit tidak berpuas hati terhadap diri sendiri. Misalnya, mereka mempunyai persepsi negatif terhadap diri sendiri atau menganggapkan diri tidak berharga dan sering merasakan orang lain menilai mereka. Hal ini kerana mereka terlalu menganalisis perasaan atau pemikiran yang negatif terhadap diri atau orang lain.
Orang yang mengalami keterlaluan keresahan yang teruk boleh mengakibatkan individu mempunyai perlakuan self-sabotage dan bunuh diri. Self-sabotage seperti ubah diri dengan penggunaan alkohol atau dadah, mencederakan diri sendiri dan sebagainya. Kecederaan tersebut boleh menyebabkan seseorang mengalami kegulungan yang mempunyai pemikiran yang keinginan kematian atau bunuh diri seperti bergantung diri, jatuh dari bangunan tinggi dan lain-lain. Yang seterusnya adalah kesan keterlaluan keresahan ke atas ahli keluarga. Ia boleh menjejaskan hubungan ahli keluarga dan orang di sekeliling mereka. Menurut Kaunselor Cik Wong menyatakan bahawa orang yang mengalami keterlaluan ini menunjukkan tanda-tanda yang senang marah, tidak percayai orang lain, kesukaran berinteraksi dengan orang lain, sangat takut dimalukan atau dihina di hadapan orang lain dan sebagainya. Sebagai contoh, yang mungkin bertimbulkan berlaku perselisihan faham atau konflik hubungan antara ahli keluarga dan orang di sekeliling mereka. Isi kedua adalah mereka secara aktif mengasingkan diri daripada sosial. Apabila mereka berinteraksi dengan orang lain yang tidak dikenali atau menghadiri tempat yang bising dan orang yang ramai, mereka mungkin merasakan ketegangan, tekanan dan kesakitan yang hebat. Ini kerana mereka memberi perhatian kepada pandangan orang lain terhadap diri sendiri. Yang ketiga adalah kesan keterlaluan keresahan ke atas kehidupan diri. Menurut Kaunselor Cik Wong mengatakan bahawa keterlaluan ini boleh menjejaskan keupayaan dan keyakinan diri dalam pencapaian akademik atau pekerjaan. Misalnya, pelajar yang mengalami gangguan keresahan sering ponteng sekolah dan mengelakkan kursus yang perlu diprestasi atau memutus tidak menerus ijazah yang mereka inginkan. Manakala pekerja berasa cemas ketika bercakap dengan majikan mereka atau orang lain, serta mereka menunjukkan tidak bersemangat bekerja, ia boleh menjejaskan persepsi majikan terhadap kebolehan mereka. Selain itu, keterlaluan keresahan boleh merosakkan kualiti hidup seseorang. Mereka tidak dapat menyenang diri kerana mereka mengambil terlalu banyak masa dan tenaga untuk merasa takut, panik dan tidak selesa. Dan gangguan keresahan ini menghalangkan mereka daripada percubaan perkara baharu dan mengambil risiko dalam pekerjaan atau kehidupannya. Bukan itu sahaja, keterlaluan ini boleh melemahkan sistem simulasi individu. Apabila individu berasa cemas dan tekanan secara berulang kali atau dalam jangka masa panjang, akan mengakibatkan badan mereka tidak dapat isyarat untuk kembali berfungsi normal. Hal ini boleh melemahkan sistem simulasi mereka dan menyebabkan mereka lebih mudah terendam kepada jangkitan virus dan penyakit yang kerap berbanding dengan orang normal. Lagipun, keterlaluan ini boleh membawa kepada perubahan dalam corak pelunturan seseorang. Hal ini berlaku disebabkan pemikiran yang cemas boleh mengalihkan perhatian mereka daripada apa yang ingin dikatakan, serta menyebabkan mereka tidak dapat menuangkan fikiran dengan cara yang yakin dan relevan. Salam kepada puan dan kak sekalian yang saya mendaki nombor matriks 261576. Sekarang saya akan membentangkan bahagian rawatan. Antara rawatan yang telah dilakukan ialah psikoterapi seperti Cognitive Behavioral Therapy (CBT). Menurut Cik Wong, CBT akan membantu pesakit untuk memfokuskan pemikiran, emosi dan tingkah laku mereka. CBT akan membantu kaunselor untuk mengenal pasti core belief, rules dan assumption pesakit. Contoh core belief ialah mereka akan berasa bahawa mereka adalah tidak layak untuk mendapatkan kasih sayang. Oleh itu, dengan menggunakan rules dan assumption, kaunselor perlu memujuk pesakit bahawa mereka akan mendapatkan kasih sayang. Kaunselor akan menasihatkan mereka untuk menjadikan seseorang yang sempurna supaya dapat diterima oleh orang lain. Contoh teknik CBT ialah cognitive restructuring, camaran pemikiran, psychoeducation, memahami apa yang boleh kita kawal atau apa yang tidak boleh dikawal serta mindfulness. Rawatan yang seterusnya telah dilakukan ialah ubat antidepressants. Ubat antidepressants seperti SSRI akan digunakan untuk meningkatkan mood dan mengurangkan stres pesakit. Ubat seterusnya yang telah dilakukan ialah beta blockers, di mana ia merupakan ubat darah tinggi.
ubat beta blockers akan membantu pesakit untuk meregakan menggeletar laju, menggigil dan juga degupan jantung yang laju. Ubat seterusnya yang telah dilakukan ialah anti-anxiety medications. Antara ubat yang digunakan ialah benzodiazepines. Ubat ini akan membantu pesakit dalam mengurangkan keresahan, panik dan juga kebimbangan. Akhirnya ialah pesakit boleh menjalankan aktiviti senaman seperti yoga untuk supaya dapat hidup dengan sihat. Antara senaman boleh meningkatkan imej diri sendiri dan membantu membebaskan peluh dan bahan kimia yang terdapat dalam badan supaya mereka boleh berasa lega dan juga berfikiran positif. Itu daripada saya. Sekian, terima kasih. Hai, Assalamualaikum. Nama saya Nurani Syafiqah binti Nazri, nombor matrik 267628. Saya akan menerangkan teori yang berkaitan dengan kecelaluan keresahan. Menurut Coroner 1995, psikoanalisis adalah antara terapi global yang mempunyai tujuan bagi membantu klien yang membawa perubahan besar dalam keseluruhan perspektif dan terhadap kehidupan. Matlamat terapi psikoanalisis adalah untuk melepaskan emosi dan pengalaman yang tertekan walaupun individu yang tidak sedarkan diri itu sedar. Teori psikoanalisis adalah tergolong dalam set terapi dan juga teori. Psikoanalisis juga biasanya digunakan bagi merawat kemurungan dan gangguan kecemasan. Dalam rawatan psikoanalisis, Freud akan memberitahu pesakit untuk berehat di atas sofa, dan apabila pesakit memberitahu dan menceritakan tentang impian dan kenangan zaman kanak-kanaknya, beliau akan duduk di belakang pesakit dan mencatat nota. Psikoanalisis juga merupakan proses yang panjang di mana ianya melibatkan banyak perbualan dan analisis. Justru itu ia melibatkan 2 hingga 5 sesi dalam seminggu selama beberapa tahun. Ini adalah antara teknik yang digunakan dalam rawatan psikoanalisis iaitu ujian Rorschach, sleep Freudian, free association dan analisis mimpi. Seterusnya, bagi kebaikan teori psikoanalisis adalah membuka pandangan baru orang ramai tentang penyakit mental, terutamanya melalui berkongsi tentang masalah dan gejala kepada pihak profesional psikoanalisis. Yang kedua, ahli psikoanalisis tidak akan menghakimi klien dalam menilai peribadi dan memberikan suasana empati yang sangat diperlukan oleh klien. Yang ketiga, ahli psikoanalisis juga bersedia berkongsi beban yang ditanggung oleh kliennya melalui perkongsian hubungan terapeutik untuk membantu permasalahannya. Yang keempat, membantu pesakit daripada permasalahan yang lampau iaitu masa silamnya dan membantu mereka agar tidak terikat dengan sejarah dan pengalaman yang pahit. Sekian sahaja daripada saya. Seterusnya saya berikan kepada pembentang yang seterusnya. Kesimpulannya, selepas kami menjalankan kajian kes yang berkaitan dengan kecelaruan keresahan, kami mendapati bahawa kecelaruan keresahan adalah tidak sama dengan kebimbangan normal. Setiap orang biasanya akan mempunyai kebimbangan. Apabila bimbang secara berlebihan sehingga ia mengganggu aktiviti sehari-hari, kemungkinan akan mempunyai kecelaruan keresahan. Sekiranya didapati seseorang mempunyai simptom oleh kecelaruan keresahan, maka boleh memberikan nasihat supaya orang itu dapat mengenal pasti masalah mental sendiri dan boleh mendapati rawatan dengan segera. Akhirnya, menurut kaunselor Jack Wong, semasa musim pandemik COVID-19, muncul ramai orang yang mempunyai pemikiran untuk bunuh diri disebabkan oleh kebimbangan dan kemurungan. Oleh itu, kaunselor perlu menyertai kursus-kursus yang berkaitan dengan bagaimana membantu klien yang ada pemikiran bunuh diri disebabkan oleh kebimbangan dan kemurungan. Ini sahaja bagi pembentangan kumpulan kami. Sekian, terima kasih.